الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadil Ustaz Maisal, menjalankan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat dan anugerah daripadanya. Kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian bermula malam ini insyaAllah. Selepas bincang soal, kita akan masuk tajuk fiqh, iaitu sumpah dan juga nazar. Sumpah dan juga nazar. Saya akan berpandukan kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh 3 orang tokoh ilmuwan, iaitu Syekh Mustafa Al-Bura, juga Syekh Mustafa Al-Khin, dan juga oleh Ali Syarbani. Biasanya orang ambil kitab ni fiqh manhaji saja. Jadi tuan-tuan sekalian ada terjemahan. Kalau tuan-tuan nak beli, maknanya boleh cari. Ada daripada Pustaka Fajar, tak silap saya. Begitu juga dengan Jabatan Mufti Negeri Sembilan, tak silap saya. Begitu juga ada satu lagi diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakhri, Mufti Wilayah Persekutuan. Boleh cari tuan-tuan. Bahasa Melayu terjemahan. So kita masuk sumpah. Ramai ini orang bersumpah. Ramai tuan-tuan. Sama ada dia faham ataupun tidak berdasarkan hukum syarak, tapi ramai orang lain bersumpah. Ada yang menyebut wallahi, aku akan belanja kau. Ada yang menyebut aku bersumpah, tak sebut Allah pun perkataannya, itu jadi ke tidak tahu. Ada orang yang bersumpah menyatakan akan buat sesuatu. Kalau Malaysia menang dalam perlombaan motor ni, contoh, aku akan belanja, contohlah. Ada orang bersumpah mengkhabarkan sesuatu, itu beza pula. Contohnya di mahkamah, tuan-tuan sekalian, seseorang menyebut, hakim tanya, kenal dia? Demi Allah, wallahi saya tak kenal. Sumpah juga. Ini mengkhabarkan sesuatu. Apa hukum hakam yang berkaitan dengan perkataan-perkataan sumpah ini, tuan-tuan sekalian, yang biasa kita sebut dan biasa kita dengar kawan kita sebut, tuan-tuan sekalian? Kita masuk betul-betul perbahasan dan perbincangan. Sumpah dalam bahasa Arab, tuan-tuan sekalian, disebut yamin. Yamin sumpah. Perkataan lain dipanggil sebagai al-halif, juga sumpah. Begitu juga satu lagi perkataan disebut al-qasam, juga sumpah, tuan-tuan sekalian. Tapi dalam kitab fiqh biasanya akan gunakan yang pertama, iaitu yamin, al-yamin. Antaranya, tuan-tuan sekalian, yamin ini sebelum kita tengok betul-betul apakah maksud yamin pada bahasa dan pada istilah syarak. Pada bahasa, yamin sumpah itu ialah al-quwwah, iaitu kuat, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tangan kanan ni pun dipanggil yamin. Yang tangan kanan ni yamin, yang ni biasa. Kenapa? Biasanya tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Dan itu juga yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Haqqah ayat 45.
Tuan-tuan yang ada gadget, yang dekat dengan mushaf Al-Quran, cek terus. Jangan tangguh-tangguh. Esok-esok tu tak sempat dah tu, tuan-tuan. Confirm. Al-Haqqah ayat 45, Allah menggunakan perkataan ini, iaitu Al-Yamin. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la akhadna minhu bil yamin. Pasti kami akan mengambil daripadanya bil yamin dengan kuat. Pasti kami akan ambil daripadanya dengan kuat. Maknanya ambil kuat. Tuan-tuan sekalian, ini contoh maksud yamin itu kuat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tahu bahasa Arab belum tentu kita akan memahami Quran kalau tidak rujuk tafsir. Silap-silap kita akan tengok, oh, yamin di kanan, nescaya kami akan ambil daripadanya dengan tangan kanan. Nah, maksud kat sini adalah al-quwah dalam tafsir. Satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, pada istilah syarak, yang ni yang paling penting. Kita ni pada bahasa dia membantu bagi faham, tetapi yang terpakai ialah pada istilah syarak. Yang ni yang paling penting. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita menyebut perkataan-perkataan dalam syariah seumpama solat, pada bahasa dia doa, tetapi pada istilah syarak, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jumpa seorang lepas daripada azan, kita tengok duduk je kat situ. Dekat habis waktu tuan-tuan sekalian, kita bertanya, dah sembahyang belum? Dah? Dia lepas sembahyang? Tadi aku doa. Tuan-tuan sekalian, ini solat pada bahasa, iaitu doa. Tetapi yang terpakai, bila kita pakai sekarang tuan-tuan sekalian, perkataan solat sembahyang, yang bahasa ke yang istilah syarak? Istilah syarak yang terpakai. Jadi kat sini bila seseorang menyebut sumpah tuan-tuan, sebab dia perkataan fiqh, maka yang terpakai istilah syarak. Apa maksud sumpah ataupun yamin dalam bahasa Arab itu pada istilah syarak? Iaitu tawfiqu kalamin ghairu thabitil madmun bidhikri ahadi asma'illahi azza wa jal atau dhikri sifatin min sifati. Menyebut satu perkara khabar yang belum lagi dipastikan betul ataupun tidak, disokong dengan satu sokongan lain. Sokongan ini iaitulah menyebut yang dibesarkan, iaitu Allah Ta'ala. Maksudnya macam mana? Maksudnya begini, kalau kita sebut dalam khabar sesuatu lah, orang tanya, baru ni hari Ahad pergi sabak berenang ke tak? Contoh tak ada kaitan dengan siapa-siapa, tapi memang saya pergi sabak berenang, aku teringat tu pergi sabak berenang ke tak? Mungkin orang tak percaya, tapi kalau kita kata wallahi saya pergi sabak berenang Ahad lepas, disokong tak dengan perkataan yang memperkuatkan itu? Ini dipanggil tawfiqu kalamin ghairu thabitil madmun, yang belum tahu lagi betul ataupun tidak, tetapi bila disokong ini tuan-tuan sekalian, maka dia jadi kuat. Perkataan itu, perkhabaran itu akan jadi kuat. Orang percaya. Berapa orang yang bersumpah, penjual bersumpah tuan-tuan sekalian, demi Allah saya tak ada untung, tak ada untung, jual beli RM2, jual RM2 dia kata. Kita tahu mana dia tipu ataupun tidak? Secara zahirnya bila sebut wallahi, dia memperkuatkan pernyataan yang dia sebut, maka kita percaya dengan sebab sebut nama Allah. Sebab itu nanti kalau ada orang yang menipu dalam perkhabarannya tapi sebut nama Allah, kalau sekarang ini dia punya dosa berat. Orang muda panggil berat 66 sita wa sintin, berat 66 kalau sekarang berat 66. Dia menipu tapi guna nama Allah. Dia berbeza. Nanti kita akan tengok contoh-contohnya insya-Allah, dan apa dia punya cara nak keluar bayar kafarah ke tak boleh bayar kafarah juga kita akan tengok nanti insya-Allah. Setakat ni okey tuan-tuan? Okey, seterusnya keluar daripada apa yang kita sebutkan tadi, iaitu sumpah yang laghaw. Ada juga sumpah laghaw. Apa sumpah laghaw tuan-tuan? Sumpah yang tidak terpakai. Sumpah itu sia-sia. Seumpama seorang menyebut bala wallahi
bahkan demi Allah. Itu juga kan. Betul boleh faham? Tak difahami perkataan ini. Bala wallahi, demi, bahkan demi Allah. Tak ada apa yang nak cerita pun. Ini nampak macam ada wallahi, tetapi terusnya ia dipanggil sumpah yang lawak. Dia kira tak boleh kan. Begitu juga kalau seseorang menyatakan kalla wallahi, demi Allah, tidak sekali-kali demi Allah. Apa yang tidak sekali-kalinya? Tak ada perkhabaran apa-apa. Ini juga sia-sia terusnya. Yang sia-sia ini Allah tidak ambil kira. Tuan-tuan boleh rujuk dalilnya daripada surah Al-Ma'idah ayat 89. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak akan ambil daripada kamu sebarang sumpah kamu yang lawak. Bil-laghwi fi aymanikum, walakin, tetapi yu'akhidukum, Allah akan ambil daripada kamu bima aqadtumul ayman, apa-apa yang kau memang niatkan dalam sumpah kamu, apa-apa yang terpakai. Baik, seterusnya ayat itu dalam hadis sebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan ayat itu turun pada perkataan seorang yang berkata la wallahi bala wallahi, maka turun ayat itu. Orang menyebut, tadi kita kata sumpah sia-sia, maka kat mana perkataan sumpah sia-sia? Allah sendiri yang menyebut. Kerana ada seorang lelaki yang berkata di rumahnya, isterinya dengar kalla wallahi bala wallahi, macam sumpah. Turun ayat Quran menyebut itu bukan sumpah, dan sumpah dipanggil sumpah yang sia-sia. Seterusnya terkeluar daripada definisi yang kita sebutkan tadi pada istilah syarak. Maknanya yang pertama yang terkeluar tak terpakai sumpah sia-sia. Yang kedua ni daripada definisi tadi yang terkeluar tak termasuk juga adalah apa-apa perkataan yang memang telah habis, tak perlu lagi bersumpah. Contohnya tuan-tuan sekalian adalah seseorang berkata wallahi la amutunna, demi Allah aku pasti akan mati. Kau macam okey, tak payah sumpah pun, memang tak payah bersumpah pun, kita akan mati tuan-tuan sekalian. Seseorang akan mati, maka ini juga bukan sumpah. Ataupun matahari naik pada waktu pagi tuan-tuan sekalian, tiba-tiba dia kata wallahi inna syamsa tali'atun, demi Allah matahari naik. Tak payah bersumpah, memang matahari naik tuan-tuan sekalian kalau waktu pagi. Tapi kalau dia cakap malam lepas maghrib macam ni balik kerja, demi Allah matahari naik, yang ni lain tuan-tuan. Memang dia kena bayar kafarah lah. Tipu. Dia memberi khabar tapi dusta. Bagus tuan-tuan sekalian, pagi-pagi kita tengok matahari terbit daripada belah mana. Kenapa? Nabi kata kalau matahari terbit daripada sebelah barat, bukan daripada timur, pada waktu itu pintu taubat telah ditutup. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta taghruba asy-syamsu min maghribiha. Allah Ta'ala sentiasa mengalu-alukan, menunggu pada waktu malam kalau orang yang berdosa pada waktu siangnya nak bertaubat, dan Allah sentiasa tunggu pada waktu siang kalau ada orang yang berdosa pada waktu malam sebelum itu nak bertaubat. Ini tuan-tuan, siang malam Allah tunggu taubat kita. Tetapi ada disebutkan dalam hadis itu hatta, sehinggalah, maknanya apa yang Allah lakukan itu sentiasa macam tu sehingga, ini dia punya limit. Hatta taghruba syams min maghribiha, sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Jadi tuan-tuan, itu kita buat pada hari sentiasa bertaubat dan kembali pada Allah. Seterusnya, maknanya tadi kalau memang dah dia berlaku tiada hari mengikut sunnatullah, tuan-tuan, yang ini tidak perlu bersumpah. Seterusnya, boleh kita bersumpah dengan apa yang lepas,
Boleh juga kita bersumpah dengan yang belum berlaku, akan datang. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita khabarkan, demi Allah, hari Ahad depan saya pergi tempat sekian, boleh? Sebab dah pergi. Boleh jadi juga kita kata, demi Allah, minggu depan saya nak belanja. Siapa yang dalam surau Al-Ihsan, contoh, belum berlaku lagi minggu depan. Kalau sebenarnya kita pun catat, sebab dia kata nak belanja, kita catat tu. Kuliah maghrib tak catat, tapi orang sumpah nak belanja, catat. Tunggu minggu depan. Pada minggu depan panjang tak tu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat dia tak belanja juga, kalau saya ingatkan dia. Minggu depan kita bersumpah. Kalau dia tak laksanakan, kalau sekalian, tidak ada qada baginya, wajib bayar kafarah. Nanti kita akan tengok. Benar, kita bersumpah pada waktu yang ke depan, tetapi tak buat itu maksudnya yang dia wajib bayar kafarah, tidak boleh qada. Maknanya tak boleh pula, tak boleh nanti hari Sabtu, tak boleh. Apa buktinya boleh bersumpah pada masa depan, benda yang belum berlaku? Buktinya Nabi juga pernah bersumpah, iaitulah hadis daripada Nabi SAW, wallahi la arzuwanna Quraisyan, demi Allah aku pasti akan memerangi orang Quraisy. Belum berlaku lagi, la arzuwanna ke depan, belum berlaku lagi. Seterusnya tuan-tuan sekalian, daripada definisi itu juga sangat penting untuk kita fahami menggunakan perkataan tertentu bila disebut, iaitu dengan nama Allah ataupun satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Maksudnya mesti ada lafaz tertentu yang digunakan. Kalau tak ada perkataan ini, maka bukan sumpah. Perkataannya apa tuan-tuan sekalian? Wallahi. Dan biasanya perkataan nama Allah itu ada huruf waw di hadapan, kemudian hujungnya baris bawah. Wallahi. Itu sumpah tak tu? Orang Arab dia pandai, orang Melayu dia takut dengan sumpah. Lepas tu tak faham pula tu, sumpah tu yang mana satu, yang valid tak valid. Dia nak jual barang, dia terus kata wallah, wallah. Dia macam wakaf. Kalau tidak baris bawah, tuan-tuan sekalian, bukan sumpah. Wallah, saya beli barang, dia Arab ni tuan-tuan sekalian, dia puji orang Melayu, Masya Allah, puji gila-gila tuan-tuan sekalian. Orang Melayu dipanggil kami ni waktu belajar kat Mesir, ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Kita orang pun pelik, kenapa kita orang baik sangat? Mula nak bangga tu, rupa-rupanya bukan untuk dibanggakan tuan-tuan sekalian. Dia kutuk kita maksudnya. Sebahagian maksud dia lah, yang puji-puji semua, tapi yang banyak yang biasa-biasa dia kutuk kita. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab kita ni, dia kutuk pun kita ucap terima kasih. Macam Majnun, syukran. Itu dia kata, baiklah budak ni, kita kutuk pun dia ucap terima kasih kita. Itu contoh tuan-tuan. Tapi dia tak tahu orang Melayu ni juga dahsyat kalau pembelaan pada orang Arab tuan-tuan. Itu yang pergi bazar dia. Kita pergi je kat bazar Khan Al-Khalili tu, nama dia bazar musim tuan-tuan. Tiba-tiba kita terkejut sampai-sampai je Arab kata daulat tuanku. Dia pergi kan, kenapa daulat tuanku? Cakap Arab ni, dia kata orang Melayu bazar, daulat tuanku ni masuk ke selamat pagi. Dia tahu apa? Dia tanya dalam bahasa Arab selamat pagi apa? Budak ni dah ajar kat dia, kau sebut macam ni, daulat tuanku. Dia tak faham. Tiba kita datang, daulat tuanku. Terasa jadi raja sekejap. Tapi kita betulkan tuan-tuan. Sebab apa? Kalau tak dibetulkan, maknanya dia lama-lama akan tahu. Lama-lama akan tahu. Kalau kita tak bagi tahu, orang lain akan bagi tahu. Tuan-tuan, ni berdosa ajar orang yang tak betul. Ada satu tu pula, kita terkejut. Tiba-tiba dia kata, mari betul lah. Harga mahal. Budak ajar dia, budak orang tu tanya budak Melayu. Saya yakin dia tanya budak Melayu, harga murah bahasa Melayu apa? Budak tu aja apa sebut bahasa ini? Harga mahal. Tu kalau sebenarnya dahsyat. Benar tak kita nak betulkan banyak kedai tu? Tak dapat upah pun. Seterusnya tuan-tuan sekalian, tu nak tahu orang Melayu kat luar negara. Dia kata kisos, balas balik, tipu anak kita. Seterusnya kita masuk tajuk berikutnya, subtopik hukum bersumpah pada syarat.
Tuan-tuan ingat hukum, bila sebut hukum ni ada dua. Satu hukum taklifi yang saya pernah sebut tadi tu, yang kedua hukum wada'i. Hukum taklifi ni yang biasa orang kata hukumnya wajib, hukumnya haram, hukumnya harus, hukumnya sunat, hukumnya makruh. Ini namanya apa tuan-tuan? Hukum taklifi. Satu lagi dipanggil hukum wada'i. Ini sampai-sampai filsufik. Kalau macam ni tak filsufik. Satu lagi kategori hukum dipanggil wada'i. Wada'i ini tak berbeza dengan taklifi. Yang wada'i ini senarainya, tahu senarai tu akan nampak beza. Senarainya ialah sah ataupun batal. Sah itu wada'i, batal itu hukum wada'i. Begitu juga dengan sebab. Sebab matahari gelincir, maka masuk waktu zuhur. Hilang cahaya merah di langit pada waktu malam, masuk waktu isyak. Maknanya sebab isyak, sebab kita solat isyak, sebabnya masuk waktu. Sebab itu ada satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Abidi, mazhabnya mazhab Hanafi. Kat sini saya jumpa tuan-tuan. Pergi ke Eropah, dia orang tanya hukum, saya pun mesti ada dalam kitab. Saya yakin, setakat ni saya yakin. Jumpa dalam kitab Ibnu Abidi. Dia kata saya tuan-tuan, ada pun negara yang tidak ada waktu isyak baginya. Dalam pendapat dia kata tak payah bayar. Sebabnya ialah sebab tak ada. Masuk waktu isyak tak ada. Jadi tak adalah solat isyak. Iaitu terutamanya negara-negara di sebelah Scotland tuan-tuan pada musim panas. Musim panas. Diorang tuan-tuan waktu maghrib 10.30 malam, waktu subuh 2.30 pagi. Waktu bulan Ramadan. Ramadan tu diorang ada SMS ni sekarang musim panas. Bulan Ramadan musim panas, bulan 6, bulan 7, bulan 8 SMS. Tak, boleh tak ikut waktu Saudi? Tiba-tiba main dengan Saudi. Mesti ada benda nanya ni. Saya pun tanya kenapa? Kawan buat kerja sini lah, nak bagi tahu ni. Maghrib pukul 10.30 malam, subuh 2.30 pagi. Tahu, saya kata tahu. Kenapa? Kata kejap sangat malam ni. Maknanya puasa siang kan banyak, berapa jam tu tuan-tuan. Tapi saya pujuk dia. Saya kata tetap kena puasa wajib. Dan yakinlah Ramadan pada musim panas ni bukan selama-lamanya. Dia akan turun bulan 6, 7, 8, bulan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengok nanti bulan 1 dia nanti kita hukum tak? Tak ni boleh. Sebab siap pula pendek. Waktu panas tak ada hukum. Nak ikut waktu Saudi, nak dekat dengan Mekah, ada Kaabah, Masya Allah. Beriman tu dia punya justifikasi iman tu. Tapi saya bagi tahu musim panas walaupun siang panjang, tetapi tuan-tuan kebaran kalian untuk dapat Lailatul Qadar mereka lebih tinggi kebaran kalian. 4 jam je malam tuan-tuan, insya-Allah 4 jam untuk setiap malam. Jadi negara macam ni tuan-tuan, malam daripada maghrib sampai subuh tu cahaya terang di langit. Matahari tak ada lagi terang. Jadi ini yang dipanggil yang tidak ada isyak padanya. Cuma ada dua pendapat. Itu nanti waktu kita nak pergi sekolah kita bincang dulu. Hukum tuan-tuan, hukum pada syarak. Hukum taklifi berkaitan dengan dosa dan pahala. Hukum wada'i tak ada kaitan dosa pahala. Tuan-tuan, okey. Sekarang ni disebut dalam mazhab Syafi'i, yukrahu talaffuz bil yamin fi a'amil ahwal. Makruh melafazkan sumpah dalam semua perkara. Maknanya sekejap-kejap tak sumpah, makruh. Orang tak tanya apa-apa, orang bukan tak percaya pun, tiba-tiba dia sumpah. Sumpah mana-mana tadi. Sumpah saya tadi pergi kantin. Sumpah saya tadi tak bayar. Bila orang tak percaya, nak datangkan sumpah tak apa. Tapi dalam keadaan biasa, tuan-tuan, hukum asal. Banyak sangat kita bersumpah dalam nafas hidup harian kita, tuan-tuan sekalian. Kata-kata kita hukumnya makruh. Apa maksud makruh, tuan-tuan sekalian? Balik kepada usul fiqh. Imam Al-Juwaini kata, pengarang kitab Al-Waraqat mazhab Syafi'i, guru kepada Imam Ghazali, meninggal tahun 478 Hijrah. Dia kata makruh itu ialah
ma yuthabu ala tarki, sesuatu yang dapat pahala kalau ditinggal tetapi tidak berdosa kalau dibuat. Dari sudut cara atau maksudnya makruh ini lebih hampir dengan haram. Kalau nak kita boleh skalakan wajib, lawan paling jauh haram. Di antara dua-dua ni tengah-tengah adalah harus al-ibahah. Yang lebih dekat dengan wajib adalah sunnah, yang lebih dekat dengan haram adalah makruh. Boleh nampak dia punya skala dia? Makruh dalilnya ialah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 224. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan ingat ayat tu Al-Baqarah jumpa ayat ni, nanti kita tak terus bulan Ramadan baru seronok. Inilah ayat itu. Oh, ni cerita pasal makruh bersumpah. Tadi cerita pasal sumpah yang lawak. Barulah maknanya tuan-tuan boleh tadabbur bila kita baca Al-Quran. Al-Baqarah ayat 224, firman Allah Ta'ala, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Maksudnya ialah, kalau secara literal pada bahasa, jangan kamu jadikan Allah itu sesuatu yang senang-senang kamu nak bersumpah padanya. Tapi dia punya syarat atau tafsir ialah, jangan memperbanyakkan sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Larangan memperbanyakkan, semua nak sumpah. Contoh sekalian, tengok, ini satu riwayat daripada anak murid Imam Syafi'i nama Harmalah. Dia kata, Sami'atu Syafi'iyya rahimahullahu ta'ala yaqul, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahmatullahu ta'ala alaih berkata. Imam Syafi'i mazhab kita meninggal tahun 204 Hijrah, maknanya awal. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ma halaftu billah shadiqan wala kadiban. Aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah sama ada benar ataupun dusta. Tak. Pada perkataan Imam Syafi'i bukan orang yang maknanya nak bersumpah. Seterusnya teruskan. Hukum asal ni, asal-asal menyebut bersumpah banyak-banyak ni makruh. Tetapi nanti terusnya kita akan masuk ni hukum-hukum ataupun hukum hakam lain bagi bersumpah berdasarkan situasi. Beza-beza. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat dan sumpah banyak. Sama juga macam kalau kita pernah ingat darjah tajuk kahwin terusnya. Kan ada bagi orang yang begini sifat-sifatnya wajib kahwin orang ini. Bagi orang yang begini hanya sunat saja. Bagi orang yang kalau dia kahwin menzalimi isterinya dan seumpamanya, maka haram kahwin dan dia mampu untuk jaga diri dia. Berbeza orang dan suasana akan mengubah hukum. Tetapi yang penting dalam bab sumpah ini, asal-asal banyak bersumpah makruh. Itu kena pegang. Sama macam tajuk at-talaq, cerai tu maksudnya dalam bab cerai, asal-asal hukum talak adalah haram kecuali ada sebab yang membenarkan. Itu majoriti para ulama. Sekarang ni, melainkan terdapat hukum hakam yang lain bagi sumpah berdasarkan faktor dan juga kesan daripada sumpah itu, dan ia sebagaimana berikut. Pertama, haram. Yang ini maksudnya haram bersumpah. وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ حَرَامٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ كَاذِبٍ لَا أَصْلَ لَهُ. Demikian itu seumpama seorang yang bersumpah untuk melakukan perkara yang diharamkan. Maksudnya dia bersumpah nak buat perkara yang diharamkan, sumpah itu haram tu maksudnya. Maksudnya berdosa. Bila sebuah haram, berdosa tu maksudnya tinggalkan dapat pahala, buat berdosa. Ataupun seseorang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Nak buat yang haram, contohnya apa? Mencuri katanya, curi haram, berdosa. Sekarang ni, kalau dia mencuri, berdosa. Sekarang ni, seseorang berkata, dia bersumpah untuk mencuri demi Allah. Dia kata dia akan mencuri. Belum lagi mencuri, sumpah itu menyebabkan dia berdosa. Itu maksudnya. Begitu juga dengan seseorang bersumpah untuk meninggalkan yang wajib. Seseorang berkata demi Allah, dia tidak
Hakim tanya, awak kenal tak? Dengan sebab dia, tuan-tuan sekalian, dia tahu kalau dia mengaku kenal ada hukuman lain. Lalu dia kata, demi Allah, saya tidak kenal. Dalam hati istighfar, tuan-tuan sekalian, berdosa. Dalam sumpah, berdosa. Dia dengan Allah yang tahu dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun hakim ambil kira, oh dia telah bersumpah, dia kata dia tak kenal. Tuan-tuan sekalian, kenapa sampai dipanggil kalau bersumpah kepada sesuatu yang dosa ini berdosa? Kerana tuan-tuan sekalian, kesan daripada sumpah kita menyebabkan orang yang tak bersalah boleh jadi dianggap bersalah, ataupun orang yang bersalah boleh jadi terlepas daripada hukuman dengan sebab sumpah kita. Tapi kita dia tahu hukum dia berdosa. Dua, hukum bersumpah boleh jadi wajib. Demikian itu sekiranya sumpah itu adalah satu-satunya jalan yang tidak ada jalan lain untuk memberikan kesedaran kepada orang, untuk memberikan keadilan kepada orang yang dizalimi. Tak ada orang lain yang tampil sebagai saksi. Seseorang yang dituduh, tuan-tuan sekalian, masa yang dia tuduh itu kita tahu dia dengan kita tak buat apa perkara itu. Tak ada orang lain yang tampil dan orang lain tak tahu. Kita tahu tuan-tuan. Waktu itu kita wajib untuk menjadi saksi dan bersumpah. Kerana apa tuan-tuan? Itu satu-satunya jalan untuk memberikan keadilan kepadanya. Boleh jadi sumpah itu adalah mubah ataupun harus. Demikian itu sekiranya seseorang bersumpah untuk melakukan ketaatan. Memang bagus melakukan ketaatan, disuruh. Sekali bersumpah melakukan ketaatan, diharuskan, maknanya boleh. Jangan pula bila ada orang bersumpah, demi Allah, saya nak solat zuhur nanti waktu zuhur. Kita kata, kau ni apa ni sumpah tak betul? Tak. Harus, maknanya boleh dia bersumpah begitu, hukumnya. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, sunnah, iaitu sumpah sekiranya sumpah itu adalah jalan yang boleh memberi kesan kepada orang yang mendengar kata-kata kita. Mungkin orang yang berkhutbah di atas mimbar, mungkin seorang guru yang nak meyakinkan anak murid dia, nak memberi kesan supaya anak murid dia terkesan, maka pada waktu ini sunnah untuk bersumpah. Seterusnya, peringatan-peringatan mengambil sumpah secara bersumpah sengaja dalam perbualan dan juga dalam muamalah jual beli terutamanya. Apa disebut ni? Sesungguhnya di antara perkara yang besar yang dianggap tidak baik akhlaknya dengan Allah Ta'ala ialah seseorang manusia menggunakan nama Allah dengan sengaja dalam perkataannya, dalam kata-katanya untuk menundukkan orang lain, seumpama orang yang berjual. Baik, ada peringatan daripada Nabi SAW terutamanya, iaitu yang pertama, tuan-tuan sekalian, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-halif manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-barakati. Sumpah dalam jual beli, tuan-tuan sekalian, penjual bersumpah, sumpah dia melariskan barang, tetapi sumpah akan menghilangkan keberkatan. Nabi kata terus, hilang berkat. Seterusnya, ada satu sumpah terus Nabi disebut sebagai sumpah ghamus, al-yamin al-ghamus. Nabi yang sebutkan istilah ini terus, iaitulah maksudnya sumpah yang menenggelamkan tuannya di dalam api neraka, kerana sumpah yang dilakukan itu adalah dusta, bohong. Nabi kata al-kabair, dosa-dosa besar itu ialah syirik pada Allah Ta'ala, derhaka pada mak bapak, bunuh orang tanpa hak, dan yang keempat Nabi kata al-yamin al-ghamus. Maknanya yamin al-ghamus termasuk dalam sumpah, tuan-tuan sekalian, yang termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Berdosa dalam sumpah, berdosa besar, tuan-tuan sekalian. Syarat-syarat sumpah itu
dikira dalam syarat, insya-Allah pada pertemuan akan datang. Tuan-tuan ingatkan saya. Kita pindah pada buku yang kedua, iaitu cerita para sahabat dan maksudnya saya ambil daripada kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, gambaran-gambaran kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam ni ada 65 tokoh. Kenapa penting baca sejarah Nabi? Lagi penting ni kenapa cerita sahabat ni. Yang pertama tuan-tuan sekalian, Nabi sendiri suruh kita ikut sahabat. Ashabi kan nujum, Nabi kata pada sahabatku seumpama bintang, di ayyihi muqtadaitu ihtadaitu, dengan siapa kamu ikut mereka kamu akan dapat petunjuk. Satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kita akan dapat memahami sirah Nabi lebih senang kalau kita cerita para sahabat, sebab sebahagiannya, bukan sebahagian, kebanyakannya berkaitan dengan Nabi SAW. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, mudah nak bagi nama kepada anak-anak. Itu penting tu. Sebab dapat idea nama-nama yang bagus-bagus tuan-tuan sekalian, hidupkan generasi atau hidupkan sirah sahabat melalui nama untuk anak-anak kita atau cucu kita tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana bila orang tanya tu, ada peluang kan kita syarahkan mana tu. Jadi orang dapat tahu tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Bila tahu cerita sahabat juga dapat tahu nama, kerana kita ni kadang-kadang confuse. Dapat anak kembar, ada seorang tanya saya, Ustaz, seorang datuk, saya nak bagi nama anak saya kembar ni, seorang Habil, seorang Qabil. Okey tuan-tuan sekalian, gandingan tu okey, tapi perangai seorang tak okey. Ada seorang lagi di SMS saya, Ustaz, saya nak bagi nama anak kembar saya Jalud dan Tolut. Baca Quran kan, juzuk yang kedua. Betul, yang seorang tak okey, seorang okey tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita tahu ada senarai lain, kita akan tinggalkan contoh-contoh yang tak baik tadi itu. Sebab tuan-tuan sekalian, Nabi suruh kita bagi nama yang elok kepada anak-anak, kerana hari akhirat mereka akan dipanggil dengan nama-nama tersebut. Kita beri pada tokoh yang pertama, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tuan-tuan sekalian, Sa'id ini ahli sejarah kata seorang yang sanggup untuk melebihkan Allah dan Rasul berbanding dengan selainnya. Dunia, harta, keluarga, Allah dan Rasul lebih tinggi daripada segala-galanya. Azan terus dapat sikit pun jadi kaya. Tuan-tuan sekalian, Sa'id bin Amir ini seorang pemuda yang masuk Islam tuan-tuan sekalian bukan diajak oleh para sahabat ataupun bukan diajak oleh Nabi SAW, tetapi akalnya tuan-tuan sekalian Allah bagi hidayah, dia fikir dapat hidayah. Apa ceritanya? Satu hari dia dapat satu notis yang viral di Mekah pada waktu itu. Masih tak ada ni, tampak tuan-tuan sekalian. Siapa nak saksikan siksaan seorang Muslim mengikut Nabi SAW? Ni tuan-tuan bayang kat Mekah. Kat Mekah tak ada orang Islam, tak ada orang Islam, sebab Nabi dah berhijrah tuan-tuan sekalian. Cerita ni selepas perang Badar Al-Kubra tahun kedua hijrah, ada seorang sahabat Nabi daripada tentera Islam ditangkap, ditawan, bawa balik ke Mekah. Kita selalu baca sejarah tentera Islam, orang Islam tewaskan orang Quraisy, 70 orang lah, 70 kena tawan. Ini salah seorang orang Islam yang ditawan tuan-tuan. Daripada kisah Sa'id kita dapat tahu nama sahabat Nabi itu ialah Khubayb bin Adi, salah seorang sahabat Nabi tuan-tuan sekalian. Siapa nak tengok siksaan ini, sila datang ke Tan'im. Tempatnya Tan'im tuan-tuan. Tuan-tuan mesti tahu Tan'im ni sekarang ni apa? Masjid Aisyah. Kita nak pergi tanah halal untuk niat umrah. Dulu situ tu tempat siksaan tuan-tuan sekalian. Dia pun datang, tengok Elan, datang, pergi, tengok dah penuh. Secara ringkas tuan-tuan sekalian, akhirnya dia menyusul, dapat duduk depan sekali tuan-tuan sekalian, sedekat dengan Khubayb bin Adi yang pada waktu itu tuan-tuan sekalian sedang diikat tangan dan kakinya, diikat di rantai. Kemudian dia pun mendengar lelaki tadi yang Muslim ini
cerita ni selepas Sa'id masuk Islam. Ini dia flashback tuan-tuan. Lelaki itu berkata kepada orang pembesar Quraisy, in syi'tum an tatrukuni arka'u rak'atain qabla masra'i faf'alu. Kalaulah kamu nak, ataupun kalaulah kamu izinkan, boleh tak bagi masa pada aku nak solat 2 rakaat. Ini kata Khubayb yang dirantai tadi. Lalu diizinkan oleh mereka tuan-tuan. Sa'id kata, aku tengok lelaki tadi itu digambarkan tuan-tuan, dia pun memusingkan badan dan kepalanya ke arah kiblat. Kemudian solat 2 rakaat. Kemudian Sa'id kata, cukup indah segala perbuatan yang dilakukan, ya li husnihima wa ya li tamamiha. Cukup indah, cukup elok dan cukup sempurna. Habis bagi salam, dia pun berkata kepada orang Quraisy, Khubayb kata, wallahi, demi Allah, laula anta dhunnu, kalaulah kamu semua menyangka bahawa aku ini memanjangkan solat kerana takut mati, nescaya aku akan memperbanyakkan bilangan rakaat solat. Dia nak beritahu dia tak takut mati, cuma dia nak jadikan yang terakhir sebelum mati, sebelum meninggal dunia adalah solat 2 rakaat. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada waktu itu bermulalah siksaan tuan-tuan. Dipotong sedikit demi sedikit anggota badan Khubayb bin Adi. Potong. Ini memang siksa, bukan nak bunuh, nak siksa dulu tuan-tuan. Potong kaki, dipotong tangan. Kemudian darah yang mengalir banyak tadi itu mereka berhentikan siksaan, kemudian tawarkan kepada Khubayb. Ini saya cerita tuan. Ditawarkan, atuhibbu ayyakuna Muhammad makanak wa anta najin. Nak tak kalau sekiranya kamu ni, tempat ini digantikan dengan Muhammad dan kami bebaskan. Maknanya disuruh pergi cari Muhammad, gantikan kat sini, kami bebaskan. Maknanya orang Quraisy dia nak sangat Muhammad SAW, bukan nak Quraisy Islam. Sebab itu ditawarkan. Apa jawaban Khubayb tuan-tuan sekalian? Khubayb menjawab, pada waktu itu darah mengalir dengan banyak daripada badannya, wallahi, demi Allah, ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi. Demi Allah, aku tidak akan sanggup aku balik rumah dalam keadaan aman, dalam keadaan senang bersama dengan ahli keluargaku dan anak-anakku, sedangkan Muhammad SAW terkena walau satu tusukan duri. Dengar jawapan Khubayb tuan-tuan, orang ramai yang melihat pada waktu itu semuanya menjerit, adik tolong, bunuh sekarang. Berarti geram dengan jawapan daripada Khubayb. Kemudian tuan-tuan, Sa'id kata seterusnya, dia menceritakan lagi, aku melihat waktu mereka teruskan siksaan untuk bunuh tuan-tuan, Sa'id kata, aku melihat Khubayb yang tangan dan kakinya diikat, yang darahnya keluar, mendoakan kepada ke langit, tidak hiraukan siksaan pada waktu itu. Seterusnya berdoa kepada Allah. Dia sama-sama harap dia tahu tuan-tuan. Apa doa Khubayb? Allahumma ahsihim adala waqtulhum badala wa la tughadir minhum ahada. Ya Allah, kiralah setiap seorang yang hadir pada hari ini, bunuhlah mereka semua ya Allah, hapuskan mereka semua, tidak ada seorang pun yang dapat lepas lagi. Itu doa. Tuan-tuan, pada waktu itulah dia menghembuskan nafas yang terakhir, syahid dari Allah Ta'ala. Orang ramai balik, Sa'id juga balik. Daripada hari itu tuan-tuan, Sa'id tertinggi. Ini boleh kita yang dengar. Tuan-tuan, siapa dia Muhammad yang dipertahankan oleh lelaki itu, Khubayb? Apa agama yang dibawa oleh Muhammad dan dianuti oleh Khubayb sehingga dia sanggup pertahankan akidah, pertahankan Muhammad, dia sendiri yang berkorban. Diteruskan baik kepada ni berhari-hari terusnya, sehingga Allah beri hidayah kepadanya. Mesti lelaki ini bukan orang biasa, mesti agamanya ini bukan agama biasa, yang orang sanggup pertahankan agama dan sanggup korbankan nyawanya. Di saat itulah Allah beri cahaya iman dan hidayah kepada dia tuan-tuan. Dia cari tuan-tuan, dan kemudian masuk Islam dengan hijrah pergi Madinah.
Bagusnya selanjutnya bertemu dengan kita. Cuma sama tak bagusnya dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ketika raja nak bunuh budak bagusnya, bawa ke laut tak mati, bawa ke atas bukit tak mati. Last kali bagusnya dia bagi cara, kalau nak bunuh tu boleh kumpulkan orang ramai, kemudian tempat ambil anak panah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam hadis buat bagusnya. Panjang 3 muka surat lebih mudah. Kena di sini, di antara telinga dan mata, tujukan di sini. Mereka cerita bahawasanya seorang syahid, bahawasanya Allah ganti sekampung beriman. Sekarang ni seorang syahid Allah ganti orang lain yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tak ada pun, Nabi tak berdakwah pun, para sahabat tak berdakwah, tetapi melihat kejadian itu bahawasanya pengorbanan seorang Muslim menyebabkan hidayah kepada orang lain. Saya rasa cukup sekadar untuk kasihan untuk malam ni. Ada soalan? Apa ada mikrofon? Hilang soalan, ini kan syahid kan? Tak ada. Silakan. Pakai mic boleh. Assalamualaikum, saya nak tanya pasal yang sumpah. Saya nak tanya, kalau sumpah itu dinafaskan seseorang pada diri sendiri, adakah maksudnya contohnya dia nak motivate diri dia, so dia kata contohnya saya nak exam, so kalau exam ni saya lulus, saya bersumpah pada diri saya akan pergi buat umrah. Okey, adakah itu dikira sebagai sumpah? Terima kasih. Terima kasih pada rakan yang bertanya. Hebat soalan itu sebab dia menjangkau ke soalan berikutnya, iaitu maksudnya dia termasuk sumpah dan dianggap juga sebagai nazar. Dia anggap sebagai nazar. So kalau dia sebut tadi, kalau berjaya, tapi senang berjaya itu susah. Kalau berjaya dia senang, kena pergi umrah tu. Kalau dapat A katakan, dan berjaya dapat A katakan, maka selepas dapat A saja bermula kewajipan untuk melaksanakan sumpah. Tapi kalau dia tak sangkutkan dengan apa-apa, demi Allah saya nak belanja semua orang yang datang surau dan ihsan malam esok katakan. Jadi yang ni dia cakap seorang-seorang, maka dia bukan nazar, dia jadi sumpah mutlak, dan dia menjadikan menjadi wajib. Dan ada yang kata termasuk nazar juga, yang pentingnya mewajibkan diri dia untuk belanja orang yang datang malam esok. Cuma dia tak sebut belanja bila. Kalau dia kata malam esok juga belanjanya, malam esok lah. Jadi kalau sedang itu yang boleh saya komen berkaitan dengan soalan tadi. Merujuk pada yang tadi itu lebih dekat dengan nazar, lebih dekat dengan nazar. Tapi kalau tidak dapat sebagaimana yang dia syaratkan, kalau berjaya tiba-tiba lepas exam keluar result tak berjaya, wajib tak laksanakan? Tidak wajib, sebab disyaratkan kalau berjaya. Jadi kalau tak berjaya dia tak wajib. Wallahu a'lam. Lagi ada bersumpah dengan anaknya, dia melawan cakap anak ibu dia bersumpah, tapi sumpah kan menjadi batu. Sumpah itu batu. Tapi pada zaman sekarang sumpah jarang yang berlaku itu. oh, apa? Aku sumpah kau jadi batu sebab marah. Tapi yang ini bukan bersumpah yang kita bincangkan. Itu namanya bersumpah dalam bahasa Melayu, tapi bukan yamin. Itu maknanya mendoakan yang maknanya tidak baik kepada anak. Tak tahulah dulu berlaku ke tak berlaku, tapi semua tu dengan izin Allah Ta'ala. Sekarang tak berlaku pula, bagus kalau tak berlaku. Kalau berlaku saja Wallahualam, tak makbul. Jadi yang sekarang ni sangat ramai orang nak sumpah orang, tapi dia pun ibadat tak kuat. Itu masalah. Tak ada pertanyaan lagi. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah
هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.